Sihat lagi ni? Ya, Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Baik tuan, dah lama betul kita tak ke udara bersama ni. Walaupun Ya, kita betul. masih lagi belum dapat untuk bersama secara live di konti siaran, tapi kita tetap juga bawakan program ini secara live di siaran Melaka FM, di Facebook Melaka FM. Anda boleh saksikan saya di 102.3. Baik tuan, hari ini kita nak membicarakan mengenai tajuk pengurusan harta pusaka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pengurusan harta pusaka? Silakan. Baik, terima kasih DJ Siti yang Ya. bertugas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini di penghujung tahun 2021 yang membicarakan tentang tajuk-tajuk faraid, wasiat, hibah dan juga wakaf. Iya. Dan pada hari ini insya-Allah sebagai penutup kita akan lihat kepada tajuk pengurusan harta pusaka. Seperti mana yang persoalan diajukan tadi. Iya. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan harta pusaka di sini? Iaitu pengurusan harta pusaka bermaksud perancangan yang dilakukan oleh pemilik harta supaya selepas berlaku kematiannya, pentadbiran memindahkan pemilikan harta dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan selamat. Okey. Perbincangan kita berkenaan pengurusan harta pusaka pada pagi ini melibatkan dua aspek yang perlu diambil perhatian. Okey, yang pertamanya dari aspek perancangan. Ini bermakna perancangan yang dilaksanakan oleh pemilik harta sebelum kematiannya dengan mengambil kira apakah harta yang dimiliki dan juga siapakah ahli keluarga yang ada yang bakal mewarisi hartanya. Dan yang aspek yang kedua itu tanggungjawab melaksanakan pentadbiran harta pusaka oleh ahli waris mengikut perancangan yang telah dibuat oleh pemilik harta yang telah meninggal dunia. Pada masa ini kita dapati aspek pengurusan harta pusaka ini masih tidak diambil berat oleh masyarakat lah. Terutamanya dari aspek perancangan oleh pemilik harta. Oleh itu kita dapat lihat tanggungjawab melaksanakan pentadbiran harta pusaka oleh ahli waris agak sukar, melibatkan kos yang tinggi dan juga memakan masa yang agak lama. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu pengurusan harta pusaka tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada pembahagian secara faraid. Sebaliknya perlu juga digunakan instrumen-instrumen lain seperti wasiat, hibah, wakaf dan juga takaful yang menjadi langkah berkesan di dalam menyelesaikan situasi permasalahan yang berlaku lah. Melalui perancangan harta pusaka ini, ahli keluarga yang terdekat dapat meneruskan kelangsungan hidup di saat sumber pendapatan keluarga terhenti disebabkan berlakunya kematian yang mengejut dan juga tidak disangka-sangka sementara menunggu pembahagian harta pusaka diselesaikan. Itu yang dimaksudkan pengurusan harta, tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini di Siti. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pengurusan harta pusaka. Dan kalau kita fahami, kalau kita dengar tadi Tuan memaklumkan bahawa masih ramai yang ambil ringan tentang pengurusan harta pusaka ini. Dan Tuan, apakah kepentingan pengurusan harta pusaka ini sebenarnya? Okey, pada pagi ini saya cuba senaraikan 5 kepentingan pengurusan harta pusaka yang boleh diberi perhatian oleh para pendengar. Yang pertamanya, dengan adanya pengurusan harta pusaka ini, ia dapat memastikan harta yang ditinggalkan oleh si mati dapat ditadbir dan diwarisi dengan efektif lah. Jadi bermaksud jika pengurusan harta dibuat oleh si mati, jadi orang yang dilantik untuk menguruskan pentadbiran pembahagian harta pusaka itu dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih baiklah, dan urusan itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, membolehkan waris
di kalangan ahli keluarga terdekat dapat meneruskan kehidupan selepas kematian ahli keluarga yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Contohnya pengurusan harta pusaka ni lebih penting dalam keadaan-keadaan tertentu di mana contohnya keluarga yang sumber pendapatannya hanya melalui satu sumber sahaja. Itu mungkin suami dan pasangan isteri itu tidak bekerja dan keluarganya mungkin anak-anak masih kecil. Jadi dalam keadaan macam tu pengurusan harta pusaka ni agak penting. Ataupun dalam keadaan yang kedua, contohnya pasangan tidak mempunyai anak ataupun mempunyai anak perempuan sahaja. Jika berlaku kematian mungkin melibatkan ahli waris yang lebih jauh. Jadi pemilikan harta tu mungkin akan menjadi satu masalah oleh waris yang terdekat untuk memanfaatkan harta yang diwarisi itu. Mungkin dalam keadaan yang lain, mungkin keluarga yang berpoligami dan mempunyai maknanya isteri mempunyai banyak isteri dan anak-anak daripada isteri-isteri itu. Jadi bila berlaku kematian, pentingnya pengurusan harta pusaka ni supaya hak-hak tu dapat dimanfaatkan oleh semua ahli waris. Jadi kalau tak diurus dengan betul, dibuat pengurusan dengan betul, mungkin sebahagian akan dapat manfaat dan sebahagian lagi dinafikan manfaat tu lah. Itu antara contoh-contoh. Ada lagi situasi lain yang penting perlu kepada pengurusan harta pusaka tu. Dan Tuan, harta pusaka ni kalau kita tak uruskan dengan betul boleh menyebabkan berlakunya pertelagahan di kalangan ahli warisnya kan, dan penggunaan harta pusaka secara tidak sah dan penafian mendapatkan manfaat harta di kalangan ahli warisnya. Jadi bagaimana berlakunya penggunaan harta pusaka yang tidak sah di kalangan ahli waris ini, Tuan? Sebelum pada tu lah, tadi saya sebut ada dua kepentingan perusahaan harta pusaka. Yang ketiganya, yang pertama memastikan harta ditinggalkan oleh si mati dapat ditadbir dan diwarisi dengan efektif. Yang kedua, membolehkan waris di kalangan ahli keluarga terdekat dapat meneruskan kehidupan selepas kematian. Dan yang ketiga ni, pembagian harta ta'alif seperti hartanah dapat dimanfaatkan oleh ahli waris dan juga dapat memberi manfaat kitaran ekonomi. Yang ketiga ni, kita dapat lihat terdapat banyak harta-harta peninggalan ni yang tak digunakan ataupun dimajukan dari segi ekonomi disebabkan proses pentadbiran pembahagian tu masih berjalan. Dan jumlah harta-harta pusaka ni kalau dinilaikan berbilion-bilion tak dapat dimanfaatkan ataupun dimajukan dari sudut ekonomi. Itu mungkin sebahagiannya disebabkan harta tu tidak dibuat pengurusan terlebih dahulu oleh pemilik yang semasa hidupnya lah. Yang keempat, antara kepentingan pengurusan harta pusaka ni mengelak daripada berlakunya pertelagahan di kalangan ahli waris seperti mana yang DJ Siti sebutkan tadi. Tidak dinafikan, memang dalam masyarakat memang banyak berlaku pertelagahan di kalangan ahli waris dari sudut merebut harta pusaka ni. Bukan kata ahli waris yang jauh, di kalangan yang dekat, yang dekat, adik-beradik kandung, antara anak dengan ibu atau bapa pun berlaku berlaku perebutan ni kan. Bermasa muka dan sebagainya, tak bercakap, tak berhubung disebabkan harta pusaka. Terkilan dengan pembahagian harta pusaka. Jadi itu antara punca-punca lah yang mana pentingnya adanya pengurusan harta pusaka itu. Dan yang kelima, kepentingan pengurusan harta pusaka ni dapat mengelak daripada berlakunya penggunaan harta pusaka secara tidak sah dan penafian dapatkan manfaat harta di kalangan ahli waris. Ahli waris yang lain. Okey. Jadi ini melibatkan
kita mengambil atau makan harta secara batil lah. Batik. Kalau Okey. ini adalah satu perbuatan yang sangat dilarang lah oleh dalam Islam lah. Iya. Berdasarkan kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang melarang mengambil hak orang lain secara batil. Kalau saya boleh sebutkan sini, firman Allah tu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Iaitu jalan tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah biasa mengasihi kamu. Ini firman Allah yang melarang kita mengambil harta secara batil lah. Iya, baik. Mengambil hak orang lain secara batil adalah menunjukkan adanya sifat tidak amanah atau khianat pada orang itu, dan ianya merupakan tanda sifat orang munafik. Berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda yang bermaksud tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara, iaitu apabila dia bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanah dia khianat. Mana bila dia diberikan amanah dalam menguruskan harta pusaka yang juga menjadi hak orang lain, dalam keadaan itu dia mengambil peluang untuk mengambil atau menggunakan harta itu untuk kepentingan diri dia. Jadi ia jatuh di bawah firman Allah yang saya sebutkan tadi, dan juga dia juga memiliki sifat sebagai seorang yang munafik. Iya, dan baik Tuan, selepas ini kita akan sambung lagi bagaimana berlakunya penggunaan harta pusaka secara tidak sah ni di kalangan ahli waris, tapi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM. Kita dengarkan dulu lagu ini, Sejarah Cintaku. Okay. Aku tak bisa melihat kau masih lagi bersama dia. Sampai bilakah engkau biar ku terluka? Hidup
sejarah cintaku. Pendaftaran pelajar sesi 2022 Pondok Pengajian Ilmu Wahyu Merlimau Melaka kini dibuka. Terbuka kepada pelajar lelaki dan perempuan berusia 10 tahun ke atas. Kami menawarkan pengajian tahfiz, turat dan akademik. Sila layari Facebook Pondok Pengajian Ilmu Wahyu atau hubungi 0626334499 untuk maklumat lanjut. Jom menderma PPIW di hati anda. Bagi memastikan keadilan terus dijunjung tinggi, Mahkamah Syariah Negeri Melaka akan terus komited dalam melaksanakan segala penambahbaikan dalam memberikan khidmat perundangan dan kehakiman yang cekap dan berkesan berteraskan hukum syarak di samping memenuhi kehendak mesra pelanggan secara berterusan sejajar dengan dasar kualiti jabatan. Syariah Asas Keadilan. Ya, 102.3 Radio Melaka FM. Kita masih lagi dalam program dari Kamar Syariah bersama dengan Tuan Muhammad Zulkhairi Aziz, Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Tajuk kita hari ini pengurusan harta pusaka. Tadi kita dah diterangkan dengan maksud pengurusan harta pusaka dan kemudian apa kepentingan pengurusan harta pusaka ini. Memang banyak kepentingannya. Dan bagaimana ni Tuan berlakunya penggunaan harta pusaka secara tidak sah di kalangan ahli waris boleh berlaku? Ya, Siti ya. Ya. Di sini saya akan menyerahkan 5 lah. Ya. 5 contoh berlakunya penggunaan atau menggunakan harta pusaka secara batil atau tidak sah di kalangan ahli waris berdasarkan realiti yang berlaku dalam masyarakat lah. Ya. Yang pertamanya saya nak sebut sini berlakunya penggunaan wang di dalam akaun bank si mati untuk kepentingan peribadi. Mungkin semasa sebelum kematian, mungkin atas sebab keuzuran ataupun faktor umur. Jadi untuk memudahkan pengeluaran wang apa semua kan. Jadi nombor PIN tu diberikan kepada individu tertentu untuk menggunakan wang tu untuk untuk pengurusan diri dia ataupun untuk rawatan sebagainya. Tapi berlakunya kematian dan laporan kematian tu belum sampai kepada pihak bank, jadi transaksi akaun tu masih boleh aktif. Jadi orang yang ada kesempatan tu dia boleh pergi cucuk di mesin ATM tu dan buat pengeluaran. Jadi mungkin dia keluar tu untuk tujuan kehidupan, tapi dia boleh ada peluang di situ untuk mengambil kesempatan untuk gunakan wang tu untuk kepentingan diri dia sendiri. Dan itu saya percaya ini berlaku berleluasa dalam masyarakat lah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, antara contoh berlakunya penggunaan harta pusaka secara tidak sah ni, seperti mana ahli waris ni menggunakan wang atau barang kemas si mati untuk kepentingan peribadi. Contohnya ahli waris yang tinggal bersama dengan si mati lah. Jadi mungkin ada wang tunai ataupun barang kemas yang berada dalam rumah tu. Selepas berlaku kematian tu, dibedak-bedakkan di kalangan ahli waris, sebahagian ahli waris saja, tanpa dapat persetujuan atau yang lain, pengetahuan ahli waris yang lain. Biasanya mungkin di kalangan ahli waris perempuan lah. Jadi kalau ada barang kemas mak ayah dia yang ditinggalkan tu, biasanya dia orang akan bedak sama dia orang lah, sama dia orang tu. Jadi anak-anak lelaki ni mungkin dia orang tak tahu ataupun tak dimaklumkan. Jadi itu harta barang kemas tu juga adalah menjadi hak semua ahli waris, termasuk anak-anak lelaki. Tak kira lelaki perempuan semua patutnya. Jadi kalau nak agih tu mesti dapatkan persetujuan, berkena maklum dan dapatkan persetujuan semua ahli waris. Tak boleh dibuat penggunaan tu, agihan tu dibuat secara sebabkan barang kemas buat kat perempuan je ya. Itu antara yang contoh-contoh yang perlu diberi perhatian lah. Sebab kalau berlaku kita tergolong dalam
golongan orang yang menggunakan harta secara tidak sah atau secara batil yang saya sebutkan tadi. Yang ketiganya, contoh yang biasa berlaku, contohnya penggunaan harta terutamanya harta ta'alih lah, harta ta'alih si mati untuk kepentingan peribadi. Contohnya mungkin di kalangan adik-beradik itu yang masa si mati sebelum kematiannya mungkin uzur ataupun berusia kan. Di antara ada di kalangan anak-anak ni yang menjaga si mati masa hidup kan. Jadi bila dah mati tu dia terus tinggal di rumah peninggalan tu. Mungkin setahun dua okeylah, ahli-ahli waris yang lain dapat terima kan. Tapi bila dah lama-lama makan tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan ahli waris pun yang lain pun tak dapat apa-apa manfaat, mungkin sewaan dan sebagainya. Jadi timbullah macam-macam perkara, rasa tak puas hati apa macam tu. Tak puas hati ya. Jadi putusnya hubungan silaturahim, walaupun benda tu mungkin ahli waris yang lain tu dia tak terfikir pun perkara tu. Tapi ahli waris yang tak dapat peluang untuk mendapat manfaat tu, dia terasa tak puas hati. Itu menunjukkan dia tak redha lah. Jadi tak redha tu, jadi itu yang dijatuh di bawah di bawah memakan harta secara tidak sah. Dan benda tu tak boleh dibiar berterusan macam tu. Perlu dibawa berbincang dan cari jalan penyelesaian. Ya. Baik. Yang keempatnya, contoh yang boleh berlaku penggunaan harta pusaka tidak sah ini, itu menggunakan wang si mati melalui jalan penamaan. Jalan penamaan atau nomini ya. Biasanya penamaan ni biasanya contohnya berlaku dalam simpanan EPF ataupun insurans yang berdasarkan kepada penamaan. Jadi orang yang didaftarkan penamaannya itu dia boleh, dia ada kuasa untuk membuat pengeluaran ataupun transaksi ke atas simpanan tu. Jadi penamaan tu bukan untuk menjadi hak milik dia, tapi sebenarnya dia hanya adalah dilantik untuk menguruskan pembahagian saja. Tapi sebab dia ada peluang tu, dia salah guna lah pula. Harta tu untuk kepentingan peribadi dia. Itu antara contoh yang boleh berlaku, yang dikira sebagai menggunakan harta secara tidak sah. Dan yang terakhir, yang kelima itu mengambil kesempatan atas keuzuran atau usia tua pemilik harta untuk pindah milik harta melalui jalan hibah. Ini biasa berlaku dalam masyarakat. Dipaksa ni pula ya. Orang yang ada peluang ni adalah orang yang menjaga orang tua yang sakit, yang uzur tu lah. Jadi dia ambil kesempatan tu untuk memujuk pemilik tu untuk hibahkan masa hidup dia. Kawan tu mungkin dalam keadaan uzur, tak sihat, sakit, mungkin dari segi pertimbangan dia pun tak waras. Jadi pemindahan hak milik tu berlaku mengikut undang-undang. Tapi perkara tu boleh dalam keadaan terpaksa. Dipertikaikan. Sebenarnya dari segi hukum boleh dipertikaikan transaksi pindah milik ni dilakukan dalam keadaan orang tu sakit ataupun faktor usia. Jadi dari segi undang-undang mungkin sah, tapi selepas berlaku kematiannya mungkin ada cabaran di mahkamah yang boleh dibawa oleh pihak yang tak berpuas hati, yang berkepentingan tu. Jadi dan pihak yang bertikai itu bukan orang lain lah, mungkin di kalangan adik-beradik juga. Jadi itu antara contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat lah, yang perlu diberi perhatian oleh semua. Mungkin sekarang kita tak berada dalam situasi itu lagi. Mungkin selepas ni kita akan berada dalam situasi itu. Boleh kita ambil pengajaran lah daripada
yang saya sebutkan pada pagi ini. Baik. Baik Tuan, mungkin sebagai kata-kata nasihat Tuan kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan pembahagian harta ini, silakan. Ya. Ini yang terakhirlah mungkin tahun ini, sekarang dah bulan 12 Disember. Tema tahun ini berkaitan dengan pengurusan harta lah. Itu yang kita bawa tajuk faraid, tajuk hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Iya. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dan juga pegawai-pegawai mahkamah berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dirancang tu diharap dapat diambil manfaat oleh para pendengar yang dirahmati Allah. Dan insyaAllah kita akan, jika ada peluang lagi diberi kepada pihak Mahkamah Syariah, kita akan teruskan program yang sangat bermanfaat ini untuk tahun depan yang akan kita akan lihat pada tema-tema yang bersesuaian ikut situasi masa tu. Iya, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di tahun hadapan, di tahun baru 2022. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia saudara, kita bersama dengan Tuan Muhammad Zulkhairi Aziz, Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri Melaka dalam program dari Kamar Syariah. Banyak manfaat, banyak perkara yang dikongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar. Semoga ia memberi penjelasan, memberi manfaat kepada kita semua. Kalau sebelum ni kita tak tahu bagaimana dengan pengurusan harta pusaka ni, dengan adanya program seperti ini dapat memberi kita ilmu tentang pengurusan harta pusaka. Dan sebentar lagi kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita nasional dari sana, dan kita akan kembali lagi bersama dalam Laguku Untukmu. Mungkin ada yang nak buat ucapan, nak kongsi-kongsi cerita, bolehlah nanti hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 0108061023 ataupun hubungi 0628244777 2843377. Terus bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Kekal bersama kami Melaka FM. Hidup anda pasti ceria mendengar Melaka FM dengan seleksi lagu-lagu terbaik seperti ini. Juga lagu ini. Bersama kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan. Seminggu sudah pun berlalu, sesaat pun tak jemu denganmu. Bertahun pun akan ku tunggu, menyelam ke dalam alam. Sejelas rasa ini